kritikan terhadap Kopilosofi Part 2. Okey, bahagian kedua ni macam yang saya ada sebut dalam video sebelum ni, di mana saya nak menyentuh tentang isu teknikal lah. Saya tak pastilah pembaca lain okey ke tak, tapi secara peribadi kalau saya membaca sebuah buku, biasanya aspek-aspek teknikal, misalnya penggunaan ayat, kesalahan ejaan dan sebagainya, benda-benda tu sometimes memberi impak dan kesan kepada pembacaan saya. Okey, the first thing untuk buku Kopilosofi, saya perasan lah, ada beberapa saya anggap sebagai kesilapan penggunaan ayat lah. Means saya rasa mungkin ada satu ayat yang lebih sesuai digunakan sepatutnya, tapi digunakan dalam buku ni. Pertama sekali saya ambil untuk yang cerita yang kedua, tajuk dia Turkavesi yang kutemui di Istanbul. Perenggan kedua, saya baca ayat dia di muka surat 10. Dia kata kat sini, aku segera keluar sementara menunggu mesyuarat temu niaga yang seterusnya yang dijadualkan dalam sejam lagi. Satu perkataan yang saya nampak lah, benda yang trigger saya. Ada dua perkataan yang dalam satu ayat yang pendek. Saya tak pasti itu ada satu masalah, tapi secara peribadi saya rasa ayat tu akan jadi tak cantik bila kita gunakan perkataan yang sama dalam satu ayat yang pendek. Carangan saya lah untuk mungkin ayat yang lebih sesuai, yang sepatutnya mungkin penulis boleh ataupun penulis mungkin letak dan bahagian editor buku ni lah boleh perbetulkan. Dia kata kat sini, mungkin kita boleh tukar ayat dia macam ni. Aku segera keluar sementara menunggu mesyuarat temu niaga seterusnya yang dijadualkan dalam sejam lagi. So boleh buang je perkataan yang tu, means ayat tu tetap okey, lebih baik lah pada saya. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh mungkin dari sini muka surat 27 untuk cerita yang ketiga, menghirup kepahitan di gelas waktu. Okey, jadi muka surat 27 boleh tengok dekat ayat yang bawah, dia dialog sebenarnya. Ayat dialog dia macam ni, dia kata, ayah, jagalah diri, percayalah COVID-19 ini benar-benar wujud. Nasihatku ibarat sedang minum kopi. Bahkan turut merasai kopi seakan menyatukan suasana. Saya baca sekali lagi. Ayah, jagalah diri, percayalah COVID-19 ini benar-benar wujud. Nasihatku ibarat sedang minum kopi. Nasihatku ibarat sedang minum kopi. Okey. Nasihatku, saya faham ayat dia kalau dia menggunakan perkataan ibaratku, nasihatku umpama sedang meminum kopi. So dengan meminum kopi, dia menasihatkan ayah dia, jaga diri, percayalah COVID ini benar-benar berlaku. Saya macam tak jelas sangatlah kat situ kan, apa yang dia nak sampaikan. Mungkin dia kata, saya rasa ayat yang sepatutnya yang dikeluarkan sepatutnya, nasihatku sambil minum kopi, bahkan turut merasai kopi seakan menyatukan suasana. Mungkin itu yang dimaksudkan. Saya tak pasti, mungkin penulis boleh clarify balik benda ni lah. So saya faham bila dia kata nasihatku ibarat sedang minum kopi, dia macam seolah-olah menyatakan nasihat dia tu seperti nasihat dia yang tadi, yang ayah jagalah diri, percaya COVID ni benar-benar wujud, seperti dia sedang minum kopi. So saya tak dapat nak tangkap benda tu. Itu persoalan yang timbul lah. Itu berkaitan dengan penggunaan ayat. Satu lagi adalah berkaitan dengan typo. Typo ni sebenarnya sebab ni pun buku yang genre yang ringan dan santai lah. Saya betulnya typo ni pun kita kena akui lah, sometimes walaupun buku tu dibawa ke rumah-rumah penerbitan, masih lagi berlaku typo tu. Dia tidak, kalau kata saya typo yang terlalu banyak tu masalah lah. Tapi kalau typo yang sikit, 1-2 ni boleh dimaafkan saja. Saya tak ada masalah pun. Cuma ada secara peribadi satu je lah kesilapan. Apabila typo tu dia merubah kepada satu perkataan yang lain, yang membawa maksud lain dan lebih memeranjatkan perkataan tersebut dalam merupakan perkataan yang kurang baik lah. Kat sini boleh baca dalam buku ni, dalam muka surat 75, Cetera Kopi dan Aku. Okay, saya baca ayat dia. So, kadar kelestarian kopi untuk terus kekal sepanjang zaman bersama haruman magisnya
tidak bisa goyah dengan musibat perubahan iklim dunia. Wait a minute. Saya tak sanggup nak ulang kali kedua. Dia menggunakan perkataan. Actually musibat ni untuk orang utara dia tak adalah rasa benda tu terlalu teruk. Tapi dia untuk melawan sejenis ni sebenarnya benda tu tak elok lah. So tak patut diperkatakan. Tapi benda tu selalu didengari oleh orang-orang bahasa utara. Musibat ke? Bukan besar-besar. Sepatutnya perkataan yang saya rasa saya faham adalah musibah. So dia menukarkan kepada dia tersilap dia tekan kat sini musibat. Ui. So benda tu ialah macam saya cakap tadi lah. Kalau typo perkataan yang biasa kita tak ada masalah kan. Tapi bila dia dah ubah maksud dia, musibat tu pun dah kena sensor, sorry. Saya tercakap banyak kali. Stop it. Get some help. So bila diulangkan beberapa kali tu mungkin dia jadi masalah sikit lah. Boleh tukar lah lepas ni. Itu saja. Secara peribadi kritikan saya terhadap core filosofi. Sekian.